Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi kasih sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur tertentu hanya Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan sama-sama kita diberikan rahmat dan keberkatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikurniakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dapat sama-sama kita meneruskan perjalanan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi oleh kerana begitu, maka sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah kerana diberikan lagi kesihatan yang baik, kelapangan masa dan waktu kepada kita, diberikan nikmat yang begitu banyak, diberikan kemudahan di dalam apa jua tugas, urusan, kerja, segala apa yang benda yang kita lakukan. Moga-moga apa yang kita laksanakan, kerjakan itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran, manfaat, kebaikan, pahala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi untuk kehidupan di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala juga pada tengah hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi sama-sama kita dapat berada di dalam surau kita ni. Jadi insya-Allah pada hari ini mudah-mudahan dapat lagi kita menyambung membaca kitab kita ni. Untuk hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita akan baca pada muka surat 88. Yang mana pada baru ni kita baca belum habis, tak habis satu perenggan ni, satu matan ni. Jadi insya-Allah pada hari ni kita akan sambung lagi untuk mudah-mudahan kita dapat menghabiskan perbincangan kita di dalam slot yang ni kan. Baik, jadi sebelum tu kita baca dulu dia punya matan dia tu, teks dia tu pada muka surat 87 tu insya-Allah ya. Wa qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, telah berkata oleh musannif rahman Allah subhanahu wa ta'ala ke atasnya, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhzul wa yabtali adla. Itu dia punya teks dia tu kan. Baik, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhzul wa yabtali adla. Terjemahannya, menunjuki ia akan mereka yang menghendaki ia akan dia. Maknanya Allah Ta'ala memberi petunjuk, berkuasa memberi petunjuk. Kenapa? Kerana petunjuk itu milik Allah, daripada dia lah. Maka seseorang tu kalau Allah Ta'ala nak diberikan petunjuk, maknanya hidayah, maknanya sinar, cahaya kebaikan, maka Allah Ta'ala yang berkuasa menyampaikan kepada seseorang. Itu nilai hidayah tu. Tidak ada siapa yang boleh beri, tidak ada siapa yang boleh beri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yakni memberi petunjuk Allah Ta'ala akan mereka yang menghendaki ia. Siapa yang Allah Ta'ala hendak, maka dia akan berilah.
Begitulah kita ni alhamdulillah dapat petunjuk dah. Kita dapat petunjuk alhamdulillah, dapat hidayah kita kan. Maknanya kita jadi orang beriman, jadi orang Islam, jadi orang mukmin. Itulah tanda kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib baik Allah Taala beri kat kita nah. Kalau Allah Taala tak beri, kita nak kata macam mana? Rugilah dunia dan akhirat. Lebih-lebihnya akhirat lah. Dunia tak ada apa. Jadi orang Islam kadang-kadang lebih terpenjara kehidupannya berbanding dengan orang kafir. Orang kafir lagi bahagialah hidup di dunia. Bahagia pada pandangan mata seseorang. Hakikatnya tak tahu. Hakikatnya tak tahu. Tetapi secara realitinya, bagi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertemu dengan bahagia walaupun hidup di dunia ni duit banyak, pangkat besar, kereta besar, rumah besar, kerja besar, jadi tokek dan sebagainya pun, kalau tidak kerana beriman pada Allah Ta'ala, maka tidak akan bertemu dengan bahagia. Sebab tu dia kadang-kadang banyak terlibat dengan benda-benda yang menyongsang daripada agama dia sendiri. Minum arak, berzina, berjudi. Kenapa? Kerana nak mencari kebahagiaan. Tapi Allah Ta'ala beri tak kebahagiaan? Tak bahagia juga. Sebab apa? Sebab jauh, yakni tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman kena yakin benda tu. Dengan iman ni sajalah, dengan Islam ni sajalah kita akan beroleh kebahagiaan. Buktinya, walaupun kita tak kaya, kita bahagia. Sebab kita ada Allah, yakni kita beriman pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita pangkat kecil, pangkat rendah, gaji kecil, bahagia kita, tak ada masalah. Bukannya kita nak tuju sangat, nak kejar sangat kebenaran di dunia ini. Itulah sebenarnya orang yang paling rugi atas muka dunia ni, mereka mengejar sesuatu benda yang bila sampai masanya benda ni tinggal. Kejar bukan main harta benda, kejar kan, kumpul, alih-alih tinggal. Kita seorang je masuk dalam kubur. Mengejar benda yang akan ditinggal adalah suatu kepenatan yang tidak ada, yang tidak ada tenangnya, satu lelah, satu kelelahan yang tidak akan bertemu dengan saat rehat dia. Sebab tu kita orang beriman ni alhamdulillah lah, makna katanya kita wajib mencari harta benda dan sebagainya, tetapi tidaklah itu yang menjadi kejaran pada kita. Pada kitanya bila masuk dalam kubur dapat rehat, itu yang paling baik sekali ya. Yang paling baik sekali dah, kita penat dah hidup di dunia ni. Baik. Kemudian wa ya'simu wa yu'afi fadla, dan memelihara ia dan menghapus ia kerana limpah kurnia. Allah Ta'ala jaga kita ni, Allah Ta'ala pelihara kita ni kerana apa? Kerana fadla, kerana limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Apa makna limpah kurnia? Limpah kurnia maknanya pemberian. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala bagi rezeki kerana limpah kurnia, bukan kerana kita tu rajin sangat, bukan kerana kita tu usaha sangat. Kalau begitu keadaannya, kenapa ada orang yang usaha tak adalah sangat tapi berjaya dia? Ada setengah orang usaha siang malam pagi petang tapi dapat sikit, kadang-kadang gagal dia. Nampak tak? Sebab tu apa benda yang kita dapat, Allah Ta'ala yang memberi, kerana dia yang menjaga kita, dan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Kalau kita fikir logik, memanglah. Dan kalau kita fikir logik, kalau aku tak usaha, aku tidak akan berjaya. Kalau aku tak bekerja, aku akan lapar. Memang dari sudut logiknya begitulah. Tapi kita kena ingat, oleh kerana kita beriman, maka kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti 100%. Mesti 100%. Kita usaha bukan main, memang kena usaha. Tetapi yang memberi rezeki kepada kita bukan daripada hasil usaha kita itu sangat, tetapi kurniaan daripada Allah Ta'ala.
Kalau kira gaji kita tuan-tuan sekalian, nak beli rumah tak dapat, nak beli kereta tak dapat, nak buat apa, nak bayar yuran sekolah anak pun tak dapat. Tapi kita usaha sekadar yang mana kita mampu, Allah Ta'ala beri lebih lagi daripada itu. Itulah maknanya rezeki kita. Baik. Kemudian seterusnya, wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan ia akan mereka yang menghendaki ia akan dia. Allah Ta'ala yang memberi kesesatan kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki. Seseorang tu jadi orang kafir dia. Seseorang tu daripada beriman jadi murtad dia. Seseorang tu daripada dapat hidayah Allah Ta'ala jadi orang beriman, kemudian jadi sesat dia, keluar daripada agama Islam. Ini kerana kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghendaki sedemikian. Sebab tu kita dalam seharian kita minta je dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Contohlah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Mana jalan mendapat hidayah Allah Ta'ala, jalan hidayah, jalan cahaya, jalan kebaikan ni. Kalau kita kira, kenapa kita nak kena minta, sedangkan kita dah ada hidayah Allah Ta'ala. Kita dah jadi orang beriman dah jadi orang Islam dah, buat apa duk minta lagi kan? Kenapa tak? Sebab apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sehari berapa kali 17 kali tak silap saya. 17 rakaat, 17 kali lah, senang-senang cerita. Tak? Menjadi satu bacaan wajib kepada kita baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita nak kena minta tiap-tiap hari 17 kali sehari nak kena minta kan? Sedangkan tak minta pun tak apa dah, sebab kita dah beriman dah pada Allah Ta'ala. Kita dah ada dah hidayah Allah Ta'ala. Apa nak peliknya kan? Tak payahlah minta. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh beri, berkuasa memberi, dan Allah Ta'ala jualah yang berkuasa menarik balik hidayah daripada seseorang. Sebab tu kita minta lah, ya Allah kan, berilah hidayah hari ni, besok, lusa, sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berkuasa memberi, dan dia jugalah berkuasa menarik kembali. Kenapa jadi begitu? Sebab semuanya adalah fadlan, kerana kelebihan, kerana limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Semua yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian yang terakhir yang kita nak baca pada hari ni, wa yakhzulu wa yabtali adla. Ini dia. Apa terjemahan dia? Dan tiada menolong ia dan mencuba ia kerana keadilannya. Okey, kita tengok di belakang sana. Dan dalil atas bara yang kami sebut itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Artinya bahawasanya engkau, hai Rasulullah, tiada menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia, dan tetapi Allah menunjuki ia akan mereka yang menghendaki ia menunjukinya. Surah Al-Qasas ayat 56 ada di bawah. Kalau kitab Jawi yang lama ada di bawah, dia punya nota kaki dia tu. Baik, apa maksud ayat ni? Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya hidayah tu. Bila Allah Ta'ala yang punya hidayah, terpulang kepada dia lah. Sama ada seseorang yang dia nak bagi ataupun seseorang yang dia tidak nak bagi. Walaupun baginda Nabi SAW kekasih Allah Ta'ala tu sendiri. Nampak? Kekasih Allah Ta'ala tu sendiri. Nabi SAW begitu sayang dan kasih kepada bapa saudara dia Abu Talib. Lalu Nabi SAW secara personal minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada Abu Talib. Allah Ta'ala bagi tak? Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu minta
ataupun kamu tidak minta, sesekali aku tidak akan memberikan hidayah itu di atas permintaan sesiapa, tetapi Allah Ta'ala memberi hidayah tersebut di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dikata di sini, tiada menunjuki engkau wahai Muhammad bukan kerana engkau, bukan atas engkau aku memberi hidayah kepada seseorang, tetapi Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala memberi hidayah akan seseorang kerana Allah Ta'ala yang menghendakinya. Tak ada siapa boleh recommend, tak ada siapa boleh jadi orang tengah. Hatta Nabi dan Rasul sendiri pun tidak boleh menjadi orang tengah terhadap sesuatu hidayah dan kesesatan yang Allah Ta'ala nak beri kepada sesiapa jua pun. Jadi lalu apa jadi kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW? Abu Talib diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat seksaan neraka hak paling ringan sekali. Dengan kita rasa berat kita lagi ni. Dia orang kafir, tapi orang kafir dapat seksaan berat. Tapi seksaan yang paling ringan sekali kerana doa Nabi, Abu Talib. Kita berat lagi pada tu lah. Nawara, kalau masuk neraka, mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala kan. Nawara. Lalu apakah seksaan dia? Seksaan dia ialah memakai kasut daripada besi, yang berasap, yang berapi, kemudian menggelegak akan otak dia. Tuan-tuan sekalian, baik, kemudian seterusnya. Dan jika ada makna hada itu menerangkan jalan yang betul, saya tiada sah menafikan dia daripada Nabi SAW, kerana bahawasanya Rasulullah SAW telah menyatakan ia dan menerangkan ia akan jalan yang betul bagi mereka yang dikasihinya dan mereka yang dibencinya. Dalam bab hidayah ini pun termasuk di dalam urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu saya ulang sikit, kita ni nak minta dengan Allah Ta'ala hidayah tu kena hari-hari. Bimbang kita kalau Allah Ta'ala cabut hidayah daripada kita. Tak ada nak beli kat mana, tak ada nak tempah kat mana, nak pesan kat mana, tak ada. Nak pesan melalui Shopee ke Lazada ke apa semua kan, nak dapat hidayah Allah Ta'ala memang tak ada lah. Tak sama macam peralatan-peralatan yang ada di dunia ni. Itulah caranya tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena jaga baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Artinya, dan jika menghendaki oleh kami, yakni Allah Ta'ala, saya memberi oleh kami akan tiap-tiap seseorang akan petunjuknya. Allah Ta'ala kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala guna istilah kami. Kenapa Allah Ta'ala guna istilah kami? Menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala guna kami. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna, dan kami, sesungguhnya kami, lahu, bagi Quran itulah hafizu, kami sendiri yang jaga, kata Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala guna istilah kami? Pada Allah Ta'ala seorang je, Maha Esa, Maha Tunggal dia, tapi menggunakan istilah kami. Kita menggunakan istilah kami kerana kita sebagai hamba buat kerja seorang tak boleh. Kita kena ramai-ramai, kena ada jemaah, baru hebat, baru boleh buat satu benda yang berat jadi ringan. Tapi Allah Ta'ala dia guna istilah kami menunjukkan kekuasaan bagi Allah Ta'ala. Dia seorang-seorang pun dia boleh buat. Itu makna dia. Jadi, dan jika menghendaki oleh kami, saya memberi oleh kami akan tiap-tiap seseorang akan petunjuknya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada semua manusia yang datang muka dunia ni. Tak ada orang kafir dalam dunia ni. Semua orang beriman belaka, jadi mukmin belaka, jadi muslim belaka, jadi Islam belaka. Allah Ta'ala boleh buat tak? Allah Ta'ala berkuasa. Dia boleh buat. Semua manusia yang ada di dunia ni, marilah bahasa apa, bangsa apa pun, semua beriman belaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat tu. Tapi Allah Ta'ala berkehendak macam mana? Allah Ta'ala berkehendak sebahagian yang beriman,
sebahagiannya kafir, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak gitu, nak aja nah. Kan? Baik. Dan begitu jugalah mafhumnya daripada ayat ni, begitu jugalah sekiranya Allah Taala nak jadikan semua manusia ni kafir belaka pada Allah Taala pula. Tak ada seorang pun yang namanya orang beriman, tak ada seorang pun orang Islam dalam muka dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa buat sedemikian. Jadi bersyukurnya kita kerana Allah Taala nak jadikan sebahagian orang beriman, sebahagiannya orang kafir, dan kita termasuk di dalam orang yang beriman itu. Tidak ada harta benda yang boleh digolok, digadai untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Baik. Dan jika ada makna petunjuk daripada Allah Taala menerangkan jalan yang betul, nasihat tiada sah dikaitkan dengan kehendak, kerana Allah Ta'ala menerangkan dan menyatakan jalan yang betul itu melengkapi akan tiap-tiap seseorang. Pendeknya hidayah dengan makna menjadikan petunjuk kepada jalan yang betul itu, ketentuan ia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak buat satu kaedah lain. Nak dapat hidayah ni lagu mana? Kita buat satu kaedah lain lah. Tak nak dapat daripada Allah Ta'ala. Tak apalah, Allah Ta'ala tak nak bagi. Kita nak cari hidayah tu dengan cara yang lain, dengan jalan lain. Mungkin dengan cara jadi sahabat Nabi ke? Mungkin dengan cara minta dengan Nabi direct ke? Mungkin dengan cara minta dengan Nabi Musa ke? Mungkin dengan cara minta dengan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa masih lagi hidup sehingga ke hari ni. Nabi Isa hidup lagi sehingga ke hari ni. Minta dengan Nabi Musa, minta dengan Nabi Isa, Jesus Christ tu, Jesus tu. Nah, orang Kristian sebut Jesus, kita sebut Nabi Isa, kita sebut Isa. Nah, beza beriman kita dengan mereka. Kita kata Isa itu Nabi, mereka kata Isa itu Tuhan. Tu je beza dia, kan? Kita ikut Nabi Musa, ikut Nabi Musa. Ikut Nabi Isa, ikut Nabi Isa. Kalau kira kita ni lagi beriman daripada mereka kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa larang kita makan babi, kan? Kita tak makan. Nabi Isa larang minum arak, kita tak minum arak. Nabi Isa larang berzina, kita tak berzina. Nabi Isa larang orang perempuan Kristian supaya mendedahkan aurat mereka, kita hok jaga aurat, dia orang tak jaga pun. Tuan-tuan sekalian, tu ajaran Nabi Isa AS dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Al-Quran untuk diikut syariat tersebut oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang beriman kena faham, bukan kata Islam saja yang mengharamkan satu benda, yang menghalalkan satu benda. Agama lain tak ada. Mana kata gitu? Cuba tuan-tuan baca, cuba tuan-tuan semak dalam kitab-kitab agama-agama lain. Cuba semak dalam agama Hindu, boleh tak berzina? Boleh tak rasuah? Boleh tak minum arak? Boleh tak makan babi? Boleh tak dedah aurat? Dedah aurat ni maknanya mendedahkan aurat bagi seseorang perempuan. Boleh tak dalam agama Hindu, dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi, dalam agama Buddha, dalam agama Taoism? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia kenapa mereka buat? Macam kita lah juga, jahil terhadap agama kita. Kan orang Islam sendiri pun ramai, kan? Duk beli nombor, kan? Tengah jalan rumah saya tu nak lalu, kan, dekat-dekat Serambut tu, tuan sekalian, adalah 4D, 3D, macam-macam lah, kan? 3 ekor kuda warna merah, warna putih, warna biru, ada juga. Tengok-tengok kat dalam tu orang kita hok ramai. Tuan-tuan percaya tak? Percayalah, kan, walaupun tak apa nak percaya mana. Orang kita ramai, kan? Maknanya apa benda tu? Maknanya orang kita pun langgar juga ajaran agama. Kenapa? Sebab tak belajar, tak mengaji, tak ada agama, tidak ada ilmu dalam agama kita, jahil dalam agama kita. Mereka pun begitu, jahil dalam agama mereka. Sebab tu kita tak boleh nak follow agama kita.
Mereka tak boleh nak follow agama mereka. Nah, ajaran Injil, jangan kamu mendedahkan aurat, kena pakai pakaian yang bersopan santun, wahai perempuan-perempuan yang beriman kepada Jesus Christ. Tapi apa mereka buat? Pakai skirt, tak pakai baju, pakai bikini tepi pantai. Kenapa mereka buat gitu? Sedangkan dalam ajaran agama mereka haramlah benda tu. Tuan-tuan sekalian kadang-kadang kita pula, saya tak boleh lah, saya orang Islam, awak tak apa, orang kafir minum arak pun tak apa. Orang kita pula buat ajaran sesat. Kita buat ajaran sesat. Kita kata, saya orang Islam, mana boleh menipu, mana boleh rasuah, mana boleh minum arak, mana boleh berzina. Saya orang Islam, awak tak apalah, awak orang kafir. Orang kita pula buat ajaran sesat. Siapa kata dalam agama dia orang boleh? Tak boleh. Makan bangkai tak boleh, kan? Kita dah ingat kita nak makan ayam kena sembelih. Dia orang tak sembelih pun tak apa. Siapa kata? Kita yang tak berapa nak mengaji mana, kan? Salah kalah diri kita. Tuan-tuan sekalian, baik. Pendeknya hidayah dengan makna menjadikan petunjuk kepada jalan yang betul, ketentuan ia dengan Allah Ta'ala. Adapun hidayah dengan makna menunjuki jalan dan menerangkan, maka ada ia pada sekalian Nabi dan sekalian ulama. Maknanya kita nak dapat hidayah, kena ikut jalan ataupun syariat ataupun ajaran para Nabi dan para Rasul. Tapi bukan minta hidayah dengan para Nabi dan para Rasul, ikut ajaran tu. Maka insya-Allah continue lah kita dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita hari ni dah jadi orang beriman, orang dapat dah hidayah Allah Taala ni. Maka nak mengekalkan hidayah dalam diri kita, kena sentiasa patuhi ajaran syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah dapat hidayah kan? Solat, kena solat Dah dapat hidayah dah, puasa, kena puasa Kena bayar zakat, kena bayar zakat. Kena tutup aurat, kena tutup aurat. Sekarang ni dalam Facebook tu macam-macam, tuan-tuan sekalian. Allah, penat lah. Tuan-tuan kena delete tu separuh. Tak delete, penat nak baca. Dan kata seorang perempuan, dia kata kenapa nak sembunyi-sembunyi, nak tutup-tutup ni rambut ni. Itu kan anugerah Allah Ta'ala, kan? Tak payahlah tutup, bagi orang tengok. Maknanya bagi kepuasan. Ikutlah kepuasan hidup ketika hidup di dunia ni. Tunjukkan perhiasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya pun terbuka jugalah laman tu. Saya pun tengok komen kat bawah. Ada seorang komen, dia kata, kenapa nak tunjuk rambut saja? Tunjuklah semua benda yang ada kat kamu tu. Tu kan anugerah Allah Ta'ala. Saya kata betul juga komen tu, kan? Tak payah pakai baju lah, pergi je berjalan atas jalan raya tu, telanjang gitulah. Kalau orang tanya kenapa telanjang ni? Ni anugerah Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala bagi belaka, kena tunjuk. Tak tutup bagus juga komen tu. Saya payah kita tu sekalian. Nampak? Kadang-kadang dia belaga. Inilah zaman dan saat zaman fitnah ni yang sedang kita hadapi. Zaman ni orang ada agama pun berterabur, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi yang tak ada agama. Setiap 5 minit sepasang bercerai. Setiap 5 minit sepasang bercerai. Setiap 5 minit sepasang bercerai. Dalam sehari beribu-ribu perceraian berlaku di seluruh negara, malah di seluruh dunia. Tuan-tuan sekalian, inilah maknanya benda yang kadang-kadang Allahu Akbar menjadi satu cabaran besar. Dah lah bercerai kan, berjoget pula. Lain macam pula. Itulah viral belaka hari ni, dunia viral. Tuan-tuan jangan peduli sangat hal-hal viral-viral ni. Banyak kalah baca Quran, peduli kalah yang viral-viral tu, peduli kalah. Jangan duduk ni sangat. Ini dah 1 jam 2 jam duduk komen ya, orang viral duduk komen. Tak ada kaitan dengan kita pun. Kadang-kadang boleh memberi impak yang kurang baik. Mungkin berdosa, mungkin benda tak betul, kita komen juga, kita kata juga, kita kongsi-kongsi juga benda tak betul. Kita pula buat dosa kering-kering, tak pasal-pasal dengan kita. Inilah tuan-tuan sekalian, benda yang kadang kena jaga diri pada masa-masa fitnah ni, kan? Banyak kalah
bertaubat, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah terus sekalian sikit lagi ni. Dan hidayah inilah yang dikehendaki daripada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya engkau memimpin yang lurus. Maka tiada lawan antara dua ayat ini. Makna katanya, benarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah kita. Baik. Dan mencoba ia kerana keadilan. Allah Ta'ala mencoba. Allah Ta'ala mencoba maknanya Allah Ta'ala menguji seseorang. Menguji seseorang adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia nak test, dia nak uji, nak beri musibah, nak beri bala bencana, tu hak dia. Kan? Sebab tu kadang kita kena minta dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kita ni sebenarnya tak tahu diri kita ni tahan ke tak tahan, selagi mana Allah Ta'ala tidak menguji kita. Bila dia uji kita, barulah kita tahu kita ni sebenarnya tahan ataupun tidak. Sebab tu bila Allah Ta'ala tak uji kita, mulut kena jaga, tingkah laku kena jaga. Nampak tak? Kena jaga sangat-sangat. Sebab bila dah turun ujian pada kita, belum tentu kita layak untuk menerima ujian tersebut. Walaupun Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menguji seseorang pada tahap kemampuan dia. Nampak tak? Tapi nak jadi mampu tu, tuan-tuan sekalian, maka kita juga kadang-kadang tergadah kerana ujian yang begitu berat dan besar yang menimpa diri kita. Menangis dululah kita ni, kan, merintih dululah kita ni, kan. Nasib baik tak bunuh diri, nampak tak? Jadi macam tu dululah kita ni, kan. Meronta sana meronta sini, tak tidur malam, sedih, menangis, lalu makan tak lalu, kan, mandi tak basah apa semua sekali. Barulah pulih tu akan datang. Itulah sebenarnya bila Allah Ta'ala mencuba. Kerana bila Allah Ta'ala mencuba, kita kena sandarkan kepada agama, kepada Allah Ta'ala. Walaupun payah, tapi itulah caranya. Kenapa Allah Ta'ala memberi ujian kepada manusia? Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Macam mana pula lah Allah Ta'ala uji? Allah Ta'ala kata dia adil pula. Tuan-tuan sekalian, mungkin kita ni semayang jarang-jarang. Mungkin kita ni semayang sunat, kadang tak pernah. Mungkin kita ni puasa sunat, kadang-kadang tak pernah. Puasa yang wajib pun kadang-kadang cegeluk-cegeluk juga, kan. Kadang-kadang mulut kita kasar, cakap dengan orang, tak jaga adab akhlak, kelakuan kita boleh mengguris perasaan orang lain. Banyak benda salah silap kita ni. Sebab tu bila Allah Ta'ala beri ujian, kenapa? Sebab pahala kita terlalu sikit, dosa kita terlalu banyak. Sebab tu Allah Ta'ala beri ujian. Nampak tak? Bila dia beri ujian, dosa kita dia kurangkan sikit, kita pun mula sedar diri, alamak, nampak tak? Silaplah aku buat macam ni. Allah, kena musibah juga. Allah, kena juga, kan, sakit tu sakit ni dan sebagainya lah. Ujian Allah Ta'ala. Jadi bila kita cuba mengkoreksi muhasabah kita, maka di situlah iman kita akan naik balik, dosa kita pun akan berkurang balik. Sekurang-kurangnya kita sebut nama Allah Ta'ala, astagfirullahalazim. Allah, kenapa pula terlajak aku ni, menilai kembali, untuk kembali ke jalan fitrah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jadi orang molek baik, jadi orang molek balik, jadi orang elok balik, jadi orang yang sentiasa bersyukur balik. Sebab tu Allah Ta'ala beri musibah. Itulah adilnya. Mana kita nak Allah Ta'ala lepaskan kita di dunia tanpa diberi ujian, tapi setelah mati besok ujian bertipu-tipu dalam kubur, di padang mahsyar, masuk neraka dan sebagainya. Mana nak? Nak ujian sini ke nak ujian sana yang berat, yang dah sudah tentu tak boleh nak lagi nak muhasabah, tak boleh lagi nak balik, tak boleh lagi nak koreksi diri.
Tak boleh nak perbaiki dah. Sana pun tak ada siapa nak tolong, nak bantu kita dah. Nampak tak? Jadi lebih baik kita ni Allah Ta'ala beri musibah di sini daripada Allah Ta'ala beri musibah di sana. Itu sebenarnya dikatakan, dan mencuba Allah Ta'ala kerana keadilan. Allah Ta'ala sebenarnya adil, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berada di dalam kuliah kita ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ilmu, pengetahuan. Mudah-mudahan kita dah jadikan sebagai panduan dan pedoman bersama. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita doakan agar kita sentiasa dapat berada di dalam majlis ilmu. Paling tidak pun tuan-tuan sekalian, sedikit masa kita peruntukkanlah ke majlis ilmu, kerana mudah-mudahan bila kita mati besok kan, tak adalah sangat Allah Ta'ala marah. Maknanya kita ni walaupun jahil, walaupun ibadat sikit, tapi kita masih lagi tak habis-habis belajar. Kita masih lagi belajar, masih lagi belajar. Jangan tak belajar langsung. Nanti Allah Ta'ala kata kamu ni memang malas, memang tak mau mengajar. Mungkin ilmu dah tinggi sangat kot, kan? Sedangkan kita buat amal ibadat pun banyak yang tidak kena, yang tidak betul. Itu sebabnya kita sentiasa dalam keadaan belajar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yasma'u min nafsi la tasma'u min du'a la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.